أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT yang memilih kita untuk hidup lagi hingga ke saat ini, hidup sebagai seorang hamba-Nya, walaupun hamba yang ada banyak dosa, hamba yang sangat lemah, tapi Allah masih izinkan kita hidup untuk kita bertaubat kepadanya dan untuk kita melakukan amal soleh sebanyak yang kita mampu, insya-Allah. Jadi kita akan sambung di siri 2 ini perbincangan kita tentang madrasah Ramadan yang Allah sediakan untuk kita lalui dengan kita mengharapkan iman kita akan meningkat, akan terbina taqwa dalam hati kita, dan bekalan imaniyah kita bertambah untuk kita lalui hidup ini untuk bulan-bulan yang akan datang, insya-Allah. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ni, kita sama-sama mengalami, kalau bukan semua kita pun, sebahagian besar daripada kita mengalami hati yang semakin melemah, jadi keras dan kesat. Hati kita tidak benar-benar dapat merasai keagungan Allah, tidak merasai ayat-ayat Allah. Dan ini telah digambarkan oleh seorang ulama. Dia katakan, walaupun ini sedikitnya mengulang balik apa yang kita bincangkan sebelum ni, bagi kita yang masih melakukan aktiviti-aktiviti ubudiyah, kita sujud walaupun banyak tapi tanpa khusyuk. Kita bertasbih tetapi kita tidak merasai sedang berdepan dengan Allah. Kita memuji Allah dengan tasbih, tahmid, tetapi rasa kagum dan hina di depan Allah tidak ada lagi, walaupun perasaan ini mungkin pernah wujud. Bila mana kita membaca Al-Quran, hati kita langsung tidak tersentuh kerana kita membaca tanpa hati. Hanya lidah bergerak-gerak dan suara kita dengari, tapi fikiran dan perasaan kita tidak hadir bersama. Ini yang pernah ditulis oleh seorang pemuda kepada Al-Imam Hasan al-Banna. Dia kata, pernahkah Tuan mengenali seorang pemuda yang telah kehilangan hati?
hati kita telah kehilangan fungsi kerana begitu lemahnya iman. Walaupun iman itu masih ada. Dan kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah masih lagi tidak cabut iman daripada hati kita. Hati kita lumpuh tanpa rasa akibat dosa yang bertumpuk-tumpuk setiap hari. Setiap hari kita lakukan dosa dan hati kita semakin melemah sehingga jadi lumpuh. Taubat yang kita lakukan juga hanyalah kata-kata, ungkapan-ungkapan tanpa dimulai dengan penyesalan yang mendalam dan kebencian kepada maksiat yang telah kita lakukan. Kita boleh jadikan solat taubat, istighfar kita. Sebab inilah Ustaz Salim Fillah telah mengatakan taubat kita itu sendiri perlu ditaubati. Istighfar kita itu juga perlu diistighfari. Cantik dia kata. Tapi kita faham maksudnya. Istighfar kita tidak kita lakukan dalam keadaan sedar. Begitu juga taubat kita. Sebab tu dulu salah satu tajuk yang pernah saya terima lebih 40 tahun yang dulu adalah memelihara diri agar berada dalam kesentiasaan sedar. Kita sedar kita hamba. Kita sedar kita dalam perjalanan menuju Allah SWT. Kita sedar kita akan dihisap oleh Allah SWT. Dan di sana ada balasan syurga dan neraka. Kata Hasan al-Banna, bila sampai Ramadan, dia merupakan tanda bahawa usia kita semakin berkurang. Kita semakin hampir dengan kematian kita. Semakin hampir dengan hari pembalasan. Walaupun kita gembira kedatangan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari saja, tapi kita tahu umur kita semakin kurang. Walaupun keadaan kita sebut tadi, hati kita telah melalui kemerosotan yang amat sangat, iman kita jadi sangat lemah. Tetapi Allah yang Maha mengetahui dan Maha penyayang amat mengetahui keadaan hamba-hambanya yang sedang menderita kehilangan fungsi hati dan iman yang semakin melemah. Tiba-tiba bantuan Allah Subhanahu Wa Taala kelihatan sudah dekat. Hati yang kering kontang, gersang kerana terlalu kurang diserami oleh air iman, sudah mula merasai tanda-tanda bantuan, pemulihan dan penyegaran. Ada ulama yang mengatakan bahawa bila sampai bulan Syakban, kita sudah dapat merasaikan aroma Ramadan. Dapat merasai dia umpama mereka yang berada dalam keadaan sangat lemah berdepan dengan serangan musuh, dihimpit sampai tidak punya daya apa. Tiba-tiba kelihatan tentera bantuan yang dikirim oleh Rabb kita yang Maha Penyayang untuk melepaskan kita daripada kematian.
Cuma dalam kes ini, dalam keadaan ini, agar kita tidak melalui keadaan kematian hati dan kelumpuhan iman. Hati yang sangat memerlukan nutrisi iman sudah dapat mengesani hidangan yang akan membawa hati kita kepada kesihatan. Kita akan nampak ramai kita dapat membayangkan aktiviti-aktiviti yang akan memberikan nutrisi kepada hati kita. Hidangan Ramadan sudah kita rasai aromanya. Mungkinkah kita akan dipilih untuk menghadiri pesta ibadah yang disebutkan oleh Abul Hasan Al-Nadawi. Ramadan Allah siapkan yang merupakan satu pesta ibadah yang sangat intensif, yang insya-Allah akan memberikan kehidupan dan kesegaran kepada hati kita, walaupun sebelumnya hati kita dalam keadaan yang sangat parah. Ya Allah, izinkanlah kami bertemu dengan Ramadan yang akan tiba hanya beberapa hari lagi. Janganlah Engkau matikan kami sehingga kami dapat melalui tamrin Ramadan yang paling istimewa ini. Engkau kirimkan Ramadan kepada kami untuk menghidupkan semula hati-hati kami. Maka ya Allah, izinkanlah kami menikmati pakej ibadah yang Engkau sediakan. Ya Allah, hati-hati kami memerlukan tazkiyah, penyucian yang intensif untuk memulihkan hati kami dan memberikan kehidupan yang sebenar kepada hati-hati kami. Tidak ada yang lebih baik dari proses tazkiyah yang disediakan oleh-Mu di sepanjang Ramadan. Memang tidak ada yang lebih baik. Dan Allah sememang memudahkan untuk kita melalui proses tazkiyah ini, proses pembinaan diri kita ini semasa Ramadan banding dengan di luar Ramadan. Kami telah diajari bahawa proses tazkiyah seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah berpusat kepada solat yang intensif. Kata Ustaz Muhammad Lili Nur Aulia, dia mengatakan Ramadan adalah projek 1000 sujud. Bukan angka 1000 itu, tapi menunjukkan banyaknya solat yang Allah syariatkan untuk kita lakukan di sepanjang Ramadan. Dan sememangnya kita merasai di luar Ramadan sangat sukar untuk kita melakukan solat-solat itu. Tapi Allah mudahkan kita. Puasa di siang hari yang terik. Sajian ayat-ayat Al-Quran untuk mengetuk hati-hati. Dan infak yang meringankan hati dari kuat berpaut kepada harta. Semuanya ada dalam Ramadan. Majoriti kita akan baca Quran lebih banyak daripada di luar Ramadan. Dan hati mudah untuk mengeluarkan sedekah semasa Ramadan lebih daripada di luar Ramadan. Dan dalam Ramadan Allah SWT telah menjanjikan untuk menggenjari hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh dan ikhlas melalui proses tarbiyah dan proses pembinaan ini dengan bersungguh-sungguh
dengan ganjaran yang berlipat ganda. Allah janji, barang siapa yang melakukan ibadah dengan penuh keimanan, penuh ketelitian, penuh mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan kasih Allah dan redha Allah, Allah akan ganjari dengan ganjaran yang berlipat ganda. Ya Allah, kami sangat-sangat berhajat kepada Ramadan kerana segala keberkatannya dan proses tarbiyah dan tazkiyah yang Engkau sediakan dalam Ramadan itu. Kami sangat-sangat mengharapkan dipilih untuk masuk ke dalam rawatan intensif ini, agar hati dan iman kita dapat pulih, dan iman kita meningkat, insya-Allah. Kata almarhum Quram Murad, apabila Allah SWT menurunkan hujan ke bumi, lopak, kolam, terusan dan sungai akan menerima dan menakung air mengikut saiz dan kedalamannya. Ini kita dapat bayangkan. Bila Allah turunkan hujan, semua bekas-bekas akan dapat menakung air, bergantung pada saiznya dan kedalamannya. Hujannya sama, tetapi lopak yang kecil tidak akan dapat menampung air sebanyak sebuah tasik. Begitu juga tanah yang berbeza akan mempunyai keupayaan yang berbeza untuk menghasilkan tumbuhan. Hujan yang turun ke atas batu akan mengalir di permukaan tanpa diserap ke atas, ke dalam bumi. Begitulah yang akan berlaku kepada kita dalam bulan Ramadan. Kebaikan Ramadan ini bergantung kepada keadaan hati yang akan menerima pelbagai kurniaan Allah itu. Ramadan adalah bulan Allah mencurahkan pelbagai bentuk kebaikan. Tetapi kebaikan itu bergantung kepada kesiapan hati kita untuk menerima anugerah yang Allah curahkan pada kita. Apakah yang menjadi habuan kita dari khazanah Ramadan yang akan dikurniakan oleh Allah SWT dalam beberapa hari lagi? Sebagaimana tanah yang subur, kita akan menjadi orang yang berhati lembut dan lunak. Air mata taubat mengalir dengan mudah. Iman semakin meneguh dan meningkatkan ciri-ciri kesalahan diri kita. Lebih banyak kita berusaha, semakin meningkatlah kualiti keimanan kita. Jika kita datang dan jika kita masuk ke dalam Ramadan dengan hati yang keras dan kering, apa yang terbayang kepada kita tentang Ramadan adalah sajian-sajian yang enak. Dan itulah kebanyakan yang terlintas di fikiran dan hati masyarakat kita. Ramadan adalah bersamaan dengan pasar Ramadan. Walaupun tahun ini pasar Ramadan kita tidak ada. Mungkin juga untuk Allah beritahu kita, fokuskanlah kepada makanan hati kita, bukan makanan jasad kita. Banyak manakah ataupun sebesar manakah hajat kita kepada
tazkiyah ini. Sebesar manakah hajat kita kepada perawatan kepada hati kita. Sebab tu para ulama telah menggariskan bahawa antara perkara yang perlu kita lakukan sebelum kita memasuki Ramadan adalah kita lakukan taubat kita dengan sebenar-benar taubat. Kita ingin memasuki Ramadan dalam keadaan hati kita diri kita tidak dipenuhi dengan dosa-dosa. Hati kita masih dalam keadaan keras. Salah satu langkah untuk menyiapkan hati kita adalah kita benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Kita perlu memohon keampunan Allah bersungguh-sungguh. Kita kena menginsafi, menyedari bahawa diri kita telah banyak melalaikan hak-hak Allah dan banyak larangan Allah yang telah kita lakukan sepanjang tahun daripada Ramadan yang lalu. Jadi kita perlu ada beberapa hari ini, marilah kita sama-sama lakukan taubat kita dengan sepenuh hati kita. Marilah kita usaha untuk siapkan hati kita untuk melalui tamrin Ramadan ini. Kemudian kita perlu ada perancangan, kena ada perkara-perkara yang kita bertekad untuk lakukan. Antaranya bagi kita yang sering meremeh ataupun tidak serius dalam melakukan solat kita, solat fardu, adalah menjadi satu yang kurang bermanfaat sekiranya kita fokus kepada tarawih, terutama sekali pada tahun-tahun yang sudah kita bertarawih di masjid penuh dengan anggota masyarakat, tetapi kita masih lagi melewat-lewatkan solat fardu kita. Itu kata sebahagian para ulama ataupun para ulama mengatakan bahawa itu adalah perbuatan yang tidak menepati keutamaan. Seorang hamba Allah perlu mengutamakan apa yang difardukan, yang diwajibkan Allah atas dia dulu, sebelum dia melakukan yang sunat-sunat. Jadi dia perlu bertekad untuk merubah keadaan diri dia. Apa yang telah Allah wajibkan, dia perlu lebih serius sebelum Ramadan dan sepanjang Ramadan. Yang keduanya, apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan. Perlu kita usaha untuk tinggalkan. Kerana mengharapkan keampunan Allah dan mengharapkan perjalanan balik kita pada Allah tidak dipenuhi dengan dosa-dosa. Jadi Ramadan ini perlu perancangan sebenarnya. Perlu ada target-target ataupun sasaran-sasaran yang ingin kita capai. Kita ingin bersedekah walaupun dalam keadaan kita sedikit kesempitan. Kita ingin bangun tahajud yang Allah mudahkan kerana Allah syariatkan sahur
kita ingin mendalami Al-Quran, bukan sekadar membacanya. Dan saya cadangkan antaranya buku Kompas 114 yang ditulis dengan baik oleh Ustaz Sya'ari Abdul Rahman, memberi kita gambaran tentang seluruh Al-Quran untuk kita teliti, insya-Allah, mengetahui isi kandungannya. Boleh kita peruntukkan masa, terutama sekali dalam suasana kita berkurung ini, lihat kuliah-kuliah dan banyak lagi, supaya Ramadan yang kita lalui tahun ini tidak berlalu begitu saja tanpa kita penuhi dengan aktiviti-aktiviti yang boleh membina kita. Jadi itulah yang dapat saya kongsikan dalam 2 siri ini. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Semoga Ramadan kali ini benar-benar merubah hidup kita, memperbetulkan perjalanan kita kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.